Ridwan semalam tak masuk. Kenapa tak masuk? Hilang Ridwan. Oh Ridwan. Maaf, madam. Aziz mana Aziz? Dengar je. Okay, so BI apa benda lagi? Awak dah habis muat dah, apa benda lagi yang masalah awak dengan BI ni? Tak tahulah madam. Tahu-tahu kena Saya BI. pun tak tahu madam. Aduh. Yalah, Kak Azizan dah lah tu. Bagilah fokus balik ke PSPM. Okay, so kita masuk kepada chapter yang terakhir. Yeay. Sekejap. Mana benda ni? Okay. So kita pergi dekat chapter yang terakhir iaitu about nuclear and particle physics. Okay, dia 2 jam je. Okay, dia sebenarnya ada pecah 3 nanti iaitu satu you cerita pasal binding energy, yang kedua you cerita pasal radioaktif, yang ketiga pasal introduction of particle. Tapi yang ketiga tu kita tak akan tak ada dalam exam sebab dia semua explain saja. Okay, so ini adalah chapter terakhir tapi walaupun dia chapter terakhir, PSPM dia 7 markah lah. So sangat banyak. Kenapa? Sebab pengiraan dia pun banyak. Okay, ada banyak formula yang kita kena tahu. Okay, so untuk nuclear and particle, that's why saya cakap tadi kita akan pecah pada 3. Tapi yang untuk introduction ni kita pasti semua tak ada sebab ini baru diperkenalkan dan dia semua explain. Sebenarnya dia ditargetkan untuk keluar kat paper 1 but you don't have paper 1. So mungkin ada a few lah nanti yang you kena tahulah. Sebab kalau tengok dekat dia punya last tu banyaknya adalah state. Explain dengan ada sebut apa tau. Okay, so kita akan cuba selesaikan yang dua ni lah. Binding energy dengan radioactivity. Okay, so pertama sekali awak kena tahu pasal define tak adalah PSPM. Okay, use mass defect. Apa simbol dia? Delta M lah. Sama dengan ZMP tolak M tambah MM tolak M nucleus. Lepas tu you kena define and use binding energy. So EB sama dengan delta MC squared. Okay. Then you kena tahu determine binding energy per nucleon EB over A lah. Dan sketch and describe the binding energy per nucleon. So kena tahu graph dia. So ada 1, 2, 3, 4 benda lah yang you kena tahu. Okay. So Einstein punya formula yang famous tu iaitu E equals to MC square akan digunakan lah di dalam ni. Because Einstein formula of mass energy relation. So ini sebenarnya kenapa dia famous? Sebab inilah formula yang buat bom. So itu sebabnya Einstein punya formula ni famous lah. Dia kan masa tu berlaku perang tu kan, perang dunia pertama tu. Pertama ke kedua tak? Kedua harusnya. Okay, so mass and energy can relate by using E equals to mc squared. So where c is the speed of light. Okay, and then kalau untuk 1 kg substance, just gunalah mass 1 kg darab dengan speed of light speed of light yang constant. So you akan dapatlah unit untuk energy adalah joule. Okay. Seterusnya adalah apa pula ni? Okay. Hello? Alright, so kita pergi kepada seterusnya unit. Unit untuk energy awak dah belajar sebelum ni EV lah kan. So EV joule ataupun MEV. Okay, ni tak perlu hafal sebab ini ada dekat dalam list formula tu kan, 1 EV sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, dan ini kalau mega lah, mega dia dia bukan tolak, dia tambah 6. So dapatlah negatif 13. Okay, tak apa, ini awak tak perlu hafal. Okay, hari ni satu benda yang baru awak belajar adalah mass untuk unit untuk mass. Unit untuk mass
selama ni kita belajar semua kg. Okey, tapi untuk atoms kita akan panggil satu lagi unit dia, iaitu atomic mass unit. Simbol dia U. Di mana satu U ni adalah sama dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Kenapa dia tak guna kg? Sebab kalau guna kg sangat small. So dia guna U, bukan sangat small, banyak sangat nombor sebenarnya. Tapi U ni pun banyak nombor juga. So dia bagilah nama baru dia, iaitu atomic mass. So atomic mass ni kena tahu lah, ini sebenarnya adalah unit mass. Dia sebenarnya datang daripada mana? 1/2 mass of neutral carbon atom. Tak perlu hafal, itu pun ada. Okay, so contohnya adalah dia bagi atomic mass. So kalau dia bagi atomic mass, you kena tukarlah dulu kepada dalam unit joule. Yang ni adalah dia tukar pada unit joule. Yang ini adalah formula bila dia tukar kepada MeV. Okay, ini pun ada. Kita tengok kat list formula. List formula ada ni. 1U sama dengan 1.66 10 negatif 27 dan 931.5 MeV. Okey, ni 1 EV sama dengan ni, semua ada ni. Okey, tak perlu hafal. Okey, apa yang tak ada dekat nota awak ni adalah pengiraan. Okey, so saya terus tunjukkan apa masalah chapter ni. Masalah chapter ni bila nak kira, dia tak tahu apa dia kira. Okey, yang pertama, delta M. Okey, ingat tadi delta M dia tak bagi lagi, tak keluarkan formula lagi tu sebenarnya. Delta M adalah formula dia ZnP tambah NMM tolak mass nukleus. Okey, dan formula ni pun tak perlu hafal, dia bagi. Okey, cuma kena tahu delta M ni apa benda, nama dia mass defect. Apa itu mass defect? Mass defect tu adalah perbezaan antara mass nukleon, sebab ini nama dia nukleon, dengan mass nukleus. Ni nukleus. Apa beza nukleus dengan nukleus? Nukleon tu di dalam lah nukleus. Macam contoh macam ni lah. Proton ni nak tambah dengan neutron. Ni proton, neutron. Katalah ni 1.11112. Ini 1.11113. So hasil gabungan dua ni dia dapat 2.2222. So that's why mass of nucleus ni sentiasa less macam ni. Sentiasa less daripada hasil gabungan ni. Itulah mass defect, perbezaan. Maksudnya ada berlaku defect. Defect lah ada berlaku, patutnya kalau 1.1112 ni tambah 1.2 dapatlah 2.2225. Tapi dapat 2222 je. So maksudnya ada energy. Sebenarnya ada energy yang hilang lah. So that's why dia akan berkurang. Okay. So yang saya nak tekan dekat sini, so tak masuk lagi sebenarnya tu. Okay, delta M ni ada dua unit. Satu unit dia boleh jadi kg, satu lagi unit dia akan dalam unit U. So kalau dia bagi awak unit dia kg, make sure ini dengan ini semua dalam kg. Yang dekat list formula tu lah, maksudnya MP ni guna yang kg, yang ni pun guna kg, ni guna kg lah. Kalau dia bagi M nukleus ni dalam U, semua ni kena U. Okey, kat mana U tu ni? Nampak tak ni? Selama ni kita tak pernah guna yang ini. Okey, nampak tak mass proton? Selama ni kita guna kg je. Yang ni bawah ni. Sama dengan mass neutron. Selama ni kita guna yang kg je, ni bawah ni. So kali ni kita akan guna yang mass, atomic mass tu. So ingat baliklah saya cakap tadi, once you guna, dia depend pada apa yang dia bagi ni. Kalau dia bagi dia bagi dalam U, semua kena U. Kalau dia bagi dalam kg, semua kena kg. So dia tak boleh kejap U, kejap kg ni. Ni nak dalam kg, ni nak dalam U, lepas tu tiba ni kg balik. No. Dia mesti constant semua. Okay, Zm tu apa benda? Katakanlah A, Z, ini X lah, N. Ini adalah chemistry kan, ini elemen. So A tak adalah, Z tu number of proton, N tu adalah number of neutron. Selalunya number of neutron ni tak bagi, contohnya 10, 2x. So number of neutron saya 8. So ini chemistry, saya rasa semua orang tahulah yang ni. Itu adalah mass defect lah. Okay, kita buka balik.
Ni baru nak kenakan mass defect ni. So mass defect, mass nucleus ni always less than the total constituents nucleon. Hasil tambah ZMP tambah ZNN sentiasa kurang lah. So kenapa kurang? So delta M sama dengan ZMP tambah ni tolak nukleus sebab berlakunya energy release. So that's why dia berkurang. Okay, so delta M ni kita panggil dia mass defect. So dia adalah mass different between total constituent nucleon dan mass of the nucleus. So hasil tambah Z dengan N ni, dia nak bergabung ni tolak dengan mass nucleus lah yang terakhir yang awak dapat. So awak akan dapat delta M. Macam saya cakap tadi, proton nak tambah dengan neutron. Hasil gabungan proton neutron ni kita panggil dia nukleus. Tapi dia ni lagi besar, nombor katakanlah mass dia ni 1.1111 tapi yang ni mungkin 1.0000. Dia kurang sikit. Kenapa boleh kurang? Sebab dia ada energy release. Okay, the amount untuk dia combine dengan the amount untuk dia release adalah akan sama. So the energy yang untuk pecahkan dia ni, nukleon ni adalah di call sebagai binding energy. So binding energy ni adalah energy required to separate completely all the nucleon in the nucleus. So proton dengan neutron memang duduk dalam nukleon. Okay, so kalau awak nak separate kan dia, memang awak perlukan energy. Depend pada berapa bilangan je lah. So kalau dia tak semestinya banyak makin ni, no. Dia depend kepada type dia punya kekuatan bond dia tu lah. Okay, so binding energy unit dia adalah joule. So sama dengan delta M mesti kg, speed of light c squared lah. Okay, yang ini yang saya nak fokuskan lah, yang ini. Okay, so kalau ingat tak tadi saya cakap delta M ni boleh ada dua. Satu unit dia kg, satu lagi unit dia adalah U. Okay, binding energy. Okay, binding energy pun ada dua. Satu boleh dapat joule, satu lagi boleh dapat MeV. Okay, so macam mana nak tahu nak guna yang mana? Tengok kepada delta M. Kalau dia bagi you delta M dalam kg, so ambil je, ingat tak EB tadi dia guna formula Einstein tu, delta M C squared. So delta M awak tu kg, darab je dengan 3 darab 10 kuasa 8 square. So terus dapat joule. Tapi kalau delta M dia bagi U, so dia adalah U. So you kena tak boleh darab ni. You kena darab 931.5 MeV over C squared darab C squared. C squared kan cancel lah. So akan dapat MeV. So inilah benda yang penting sekali awak kena tahulah. Awak tak boleh suka hati. Okay, dia bagi U, lepas tu awak darab dengan 931 ni, speed of light. Lepas tu dapat joule. No, akan salah. Bila U je mesti guna, tak pula dia keluar kat sini. Dah hilang lah saya pilih balik. Kalau U je mesti guna ni, apa ni? Saya buat balik lah, delta M ada dua, U atau kg. Mana nak tahu dia U ke kg? Macam saya cakap tadi lah, tengok mass of the nucleus. Kalau dalam kg semua kena kg lah. Kalau dia dalam U semua dalam U. Okay, yang bila tu dia akan efek kat sini. Kalau awak guna kg, awak darab je dengan 3 darab 10 kuasa 8 square. Awak akan dapat unit joule. Tapi kalau dia dalam U, awak kena darab dengan 931.5 MeV dia C squared. Yang ini sebenarnya delta M tau. Darab dengan C squared. C squared potong, so dapat dalam MeV. Tak perlu hafal, ini ada tadi kat depan tu, 931.5 MeV over C squared. So inilah benda yang awak kena faham sangat ini. So yang ni boleh ambil dia, tak gambarkan salin sekejap, nanti buat dekat nota. Okay. Sebab kalau saya tengok tadi awak punya tutorial ni, dia tak tutorial, nota awak ni tak ada contoh kan. Okay. So sekejap ya, discharge. Saya masuk kepada satu lagi graph.
Okey, graf, lepas tu baru saya buat contoh sebab yang lain tu tak ada apa-apa pun, yang lain tu boleh baca je. Okey, ini graf yang awak kena tahu sketch. Okey, graf ni adalah graf binding energy per nukleon lawan mass number. Okey, graf ni ingat ada dua puncak je macam tu. Okey, nak lukis dia tak perlu lukis dahsyat pun, awak lukis biasa je. Okey, ini adalah EB per A. So unit dia MeV per A. Sebab ada dalam net outcome kena tahu dia punya lukisan. Okey, so jangan start kat zero sebab dia adalah elemen dekat dalam periodic table tu. So dia kan start dengan hidrogen satu. So dia tak start dengan kosong dia macam ni buat satu. Macam tu je lah bentuk dia. Okey, lepas tu kena hafal satu lagi lah. Okey, iaitu stability, iaitu 50 hingga 80, iaitu dia adalah greatness stability. So yang ini yang awak kena faham, yang kena hafal lah. Apa maksud greatness stability? Maksudnya bond dia antara nukleon dia sangat kuat. So dia perlukan energi yang besar lah untuk dia. Dia tak semestinya makin AU makin bertambah dia tak. Sebenarnya dia akan lebih senang unstable dan radioaktif kat sini. Kat sini, that's why bom kita guna uranium duduk kat sini. So kalau makin besar sebenarnya dia makin unstable. Okay, yang stable adalah yang ini. So graf dia yang ini je. EB over A, MeV over A, buat graf macam ni. Ingat ada dua ni. Dua tanduk ni. Dua tanduk, lepas tu 50, 80 adalah greatest stability. So graf you yang ni lah tadi. Ni. Tak perlu yang TH yang semua ni tak perlu hafal. Tak ada. Okay, nampak tak uranium kat bawah? Uranium ni kenapa? Uranium lah yang boleh buat bom tu. Kan? So that's why dia less stability dan dia adalah radioactive. Yang greatest adalah sini. Greatest ni Fe ni I, C ni apa benda dia lah. So yang ini adalah paling stable lah. Susah nak pecah. Energi yang diperlukan sangat tinggi. Nampak tu energi dia tinggi. Energi untuk pisahkan hidup dia. Pisahkan mereka. Sangat tinggi lah. Makin lama makin ni. Mula-mula pun makin meningkat makin ni. Tapi bila dah sampai dekat 80, 60 nukleon makin berkurang. Okay. Ini explanation dia. Dia kata kat sini EB over A adalah rising with the increasing of A sebab dia for light nuclide. Tapi between 50-80 dia adalah dekat maksimum lah. Yang paling ni nickel lah, most stable nucleus. So bila dia lebih dia 62, dia akan decrease slowly because indicate the nucleon is less tightly bound. Dia tidak kuat lah. Dan bila dia sampai 200 hingga 240, dia perlukan energi lagi sikit sebab dia unstable dan radioaktif. So that's why macam kita kalau nak kita ada bom kan, boleh ke kita bawa jalan-jalan. Kita ada bom ni, macam kita bawa macam pergi pasar, pergi shopping. Tak boleh sebab dia kalau jatuh ke senang lah nak meletup kan. Sebab dia unstable dan radioaktif. So graf tadi tu, ini je graf dua tanduk tu lah. So graf dua tanduk tu satu. Jangan start yang kosong selalu saya nampak start yang kosong. Suka tidur dia start yang kosong. Start dengan kosong dan dia ada gap kat sini sikit. Sebab energi dia bila ada tu dia tu ada energi. So kalau awak buat kosong maksudnya mana wujud any nuclide, any number of A mana ada kosong. Okey, itu sahajalah untuk ni. Yang graf lagi tak boleh hafal. Tak ada. Lepas tu habislah untuk radioaktif. Okey, yang untuk yang pertama lah. Okey, yang ini untuk yang kedua. Okey, yang kedua ni saya tak masuk lagi kejap. Saya terus buat contoh soalan. Mana soalan? Okey, ni contoh soalan ni half-life. Okey, atas. Okey, contoh ni. Okay, so dia bagi mass of 115B nucleus adalah ni. So ini adalah apa? Ini adalah nukleus lah. Nukleus. Mass nukleus.
Okey. Calculate binding energy per nukleon. Apa simbol binding energy? EB/E. Okey, tak tahu pergi je tengok kat this formula. Okey, formula dia banyak. Okey ni. Formula dia start daripada 81 ni binding mass defect. Ni binding energy. Binding energy per nukleon tak adalah. Alah, per nukleon bahagi A je lah. So inilah formula dia. So ni ada, ni ada, ni ada. Okey, kita patah balik kat soalan tadi. So dia suruh cari binding energy per nukleon. Formula ni tak bagi, so kena hafal lah. Okey, so apa yang saya kena buat sekarang? Saya kena cari EB. Okey, macam mana nak cari EB? Nak cari EB kena tahu delta M dulu. Kena cari mass dulu sebab EB sama dengan delta MC squared. So saya nak kena cari delta M dulu. So apa formula delta M? Pergi je kat depan tadi tu, ZMP tambah MNN tolak M nukleus. Okey, untuk chapter ni tak boleh bunda kan Bunda hanya jawapan akhir sekali dekat energi. Dekat sini tak boleh bunda. Sebab sangat kecil, dia kan partikel sangat kecil. Beza tau, 1.001 dengan 1.000 beza. That's why dia tak boleh bunda. Okey, saya nak guna kg ke saya nak guna U? Saya tengoklah A dia bagi U. So saya kena pakai U lah. Okey, Z. Berapa Z saya? Z 11, 5, B. Ini A, Z, N. N saya 6 lah kan? 6 tambah 5, 11. So 5. Okey, mass proton. Okey, saya pergi dekat depan. Okey, naik atas. Saya nak pakai kg ke saya nak pakai U? Saya kena pakai U. Sebab saya dah pilih tadi U. So saya kena ambil lah lama kena hafal. 1.007277. 1.007277. 1.007277. Okey, tambah N 6 darab pergi dekat mass neutron. Okey, mass neutron 8665. 8665. 8665 lah. Okey. Lepas tu tolak dengan ni dah siap lah kan. Nukleus, berapa tadi nukleus? 11.008757. 11.008757. Dan kesemua ni adalah unit U. So jawapan saya unit U. Okey, tekan kalkulator, jangan pandai-pandai lah nak bunda jap boleh. Dia kena kira satu-satu biji tu. 0072 kan 277 tambah 6 darab 1.008665. Okey, dapat ni tolak 11.008757 dapat ni. Okey, kan nampak tak saya dapat ni? Saya kena ambil semua. 7.9618. Yang belakang kosong ni tak payahlah. Kalau ada 897436778 saya ambil semua. Selagi dia ada bernombor, selagi tu kau kena ambil. Okey. Jangan mudah jangan mudah. Belum lagi jawapan akhir. Okey, lepas tu kita guna formula EB sama dengan apa? Delta MC squared. Okey, so saya nak tanya awak. Mary. Dia sikit lah, dia hidup sikit lah, dia dah tak buka. Dia ada laptop. Okay, so saya nak tanya awak, kita nak guna apa ni? Kita nak darat C squared ke darat 931.5? 931.5. Yes. Sebab dia adalah dalam apa? Dalam 31.5 MeV C squared. Sebab dia dalam U. So dalam U memang kena darab ni lah sebab dekat sini. Ni
Ni kita guna yang konsep ni. 1U adalah ini. Ya. Okey, lepas tu 931.5 tu saya tak hafal tau ni. Saya ambil yang ni. Nampak ni? MU over C squared. So saya tak hafal pun. So ni delta M tau. So C squared. So boleh cancel. So sebab C squared ni masih kat sini. So cancel. So saya terus je darab 931.5. So jawapan saya akan jadi 74.16 MeV. Ini boleh letak dalam 2 titik perpuluhan. Sebab apa? Ini dah energy. Yang tadi tak boleh sebab mass tu awak berbeza. Berat. Kalau orang nak diet ke apa kan, berat 59 dengan berat 59.8. Sama ke? Tak sama bagi dia. Okey, boleh. Okey, ada juga sometimes kalau soalan tu saja, dia bagi awak dalam U. Tapi dia kata final answer in joule. Mengada lah soalan tu kan. So dia bagi awak dalam U. Tak apa, awak calculate dulu semua dalam U. So nanti U awak ni, awak jangan guna ni. Okey, tukar dia kepada kg. Macam mana nak tukar pada kg? Pergi dekat list formula tadi. Pergi dekat ni. Okay, 1U adalah 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Awak ada berapa U tadi? Letak kat bawah dia. Bahagilah, so darab. So dapatkan kg. Berapa kg? So dah dapat berapa kg? Janganlah guna formula ni. Guna darab 3 darab 10 kuasa 8 square. Dapatlah jawapan joule. So saya nak awak hafal dia punya template yang energy tadi. Yang saya tunjuk tadi itulah yang template mana. Nampak ke template tu? Dah hilang lah template aku dulu. Okay. So yang kalau dia adalah U darab 931.5. Kalau dia adalah kg darab 3 darab 10 kuasa 8 square. Saya tak nak awak akhir tu baru nak tukar. No. Tukar dari awal. Kalau dia bagi U dalam U. Okay. Dah kira-kira dia bagi awak semua ni dalam U. Tapi dia kata nak jawapan akhir dekat joule. Dia nak jawapan akhir joule. So U ni tukar kepada kg. Saksi yang tu awak dapat data error tu tukar 1U berapa kan. Dapatkan kg masuk ni darab ni dapat joule. Tak perlulah buat yang ni. Janganlah objek kata kalau U je mesti darab 931.5. No. Depend pada unit apa yang dia nak bagi. Kalau dia tak mention macam ni, tak mention pun nak unit apa. So disebabkan U, saya cakap lah kalau U je saya nak MeV je lah. Sebab dia boleh dua-dua. MeV boleh, joule boleh. Tapi unless dia beritahu dia nak apa unit dia nak. Ada tak macam contoh lain? Ini apa? Oh, inilah soalan dia. Ni. Ni mengada lah ni. Okay, calculate binding energy per seven tadi tak habis tau. Dia nak binding energy per nukleon. So, ini bukan jawapan saya. Ini bukan jawapan akhir. So, binding energy per nukleon saya kena bahagi. 74.16 MeV bahagi A. Berapa A dia? 11. So, bahagilah 11. So saya dapat jawapan 6.74. So saya dapatlah 6.74 unit MeV per nukleon. Itu jawapan saya. Sebab nukleon. Okey, kita tengok soalan mengada tu. Mana soalan mengada tu? Ada juga soalan mengada. Mana dia ni? Ni. Dah 3 markah. Mengada pula nak satu kau unit banyak. Okey, so ni. Dia suruh cari banding energi per nukleon. Famous betul banding energi per nukleon ni. Tapi dia nak, dia dah cakap dah. Nak juga dalam MeV. Tapi awak tengok ni, mass defect dia, sebab apa dia mengada? Sebab dia dah bagi mass defect kat awak. Awak jangan ingat ni mass nukleus Mass defect simbol dia apa? Delta M. Oh, dia dah bagi delta M. Tapi dalam kg. So apa awak kena buat? Tukar dululah. So 1U tadi berapa? Tak tahu, saya tak hafal. 27 Betul tak? Rasanya lah kan? Okey. Tengoklah. Malah pula nak tengok. Betul rasanya. Betul. Okey. Tak tahu tengok. Awak jangan nak malas Okey. So yang ini saya ada berapa kg kan? 1.2 darab 10 negatif 28 kg. So saya carilah berapa U saya dapat. Macam mana bahagi sebab kg ni bagi ni bukan ni bagi ni. Awak jangan nak bahagi pun tak tahu. So ni darab U. So dapat U. Okey. Lepas tu kita guna apa? Kita nak EB kan? Okey. So kita dah ada U darablah 931.5. MeV. C squared dia darab C squared. Potong. So dapatlah unit MeV. Tapi ni bukan jawapan akhir.
sebab dia nak energi per nukleon. So bahagi berapa? Bahagilah dengan 12. So energi B per nukleon awak yang awak dapat tadi bahagi 12. So jawapan awak MeV per nukleon. So dia punya tricky dia yang inilah yang kena hafal ni. Okay, boleh tak? Nampak tak idea tu? Boleh? Boleh madam. So itu je soalan dia, tak susah pun. Soalan dia kalau tengok bagi sama juga soalan ni. Mana satu lagi? Dia bagi ni lagi best ni 9 markah, tak ada, awak punya markah 7 je. Uranium, dia bagi atomic mass. Atomic benda lain Atomic. Atomic kena cari mass nukleus. Saya boleh tak ingat. Mass atomic ni dia dah lain sikit. Dia kena mass nukleus adalah mass atom tolak mass. Kita tengok balik. Sesi yang ni tak boleh tolak. Oh tak ada belajar dah yang tu. Kita tengok yang 2000 baru. Mana 2000 baru-baru ni? Tak, apa benda ni? Ni. Mana 2000 ni? Mass atomic dia lain tau. Dia tak akan dulu. Okay. Saya rasa mass atomic juga dia bagi. Atomic mass, benda yang lain daripada lain. Atomic mass. Jarang dah lama dah. Apa ni 2000 apa ni? Ni tak ada, ni dah reaction awak tak belajar. Dah ada few yang awak tak belajar dah tau. Okay, jap. Ni dia suruh sketch graph ni. Graph binding energy per nukleon. Graph yang tadi, graph 2 tu, dua tanduk. Dua tanduk tu. Nak saya pun nak start dengan kosong. Jangan start dengan kosong. Dia start sini, cik. So, kena tahulah yang stability semua tu sini 50, 80. Ni apa benda tu lah. Hafal lah kan tu. Atomic ni ada ke? Atomic mass difference. Mass difference pun awak tak belajar dah. Banyak yang benda tak ada ni. Yang awak belajar mass difference dengan mass defect benda lain kan. Kalau nampak soalan mass difference jangan buat. Mass difference memang awak tak belajar dah. Mass defect tu apa? Delta M ke? Mass defect delta M. Mass difference kalau mass difference ni dia ada reaction. Madam. Kalau soalan tu kata nak mass defect kan? Mana lagi senang? Nak unit kg ke nak unit U? Depend pada mass nukleus dia bagi. Kalau nukleus dia bagi kg, guna kg je lah. Kalau nukleus dia bagi U, guna U. Tengok pada mass yang nukleus tu. Tapi yang ni dia bagi atomic ni, alamak. Atomic ni benda lain ni. Macam ni kan. Dia suruh cari binding energy per nukleon. Okay, dalam MeV per nukleon. Okay, dia bagi U. Gunalah U. U. Depend pada yang dia bagi tu. Sebab yang dia akan bagi apa yang ni. Yang ni mana awak nak tahu. Yang ni atomic mass ni U yang mana? Atomic mass ni benda lain ni. Atomic mass. Sekejap saya nak tengok jawapan. Ni atomic mass. Madam yang dalam equation tu mass nukleus dengan mass defect je kan? Mass nukleus dengan mass defect sahaja. Atomic mass sebenarnya tu mass proton dengan mass neutron. Tu je kan? Ya, mass proton, neutron. Ni. Mass atomic dia tak sama dengan mass nukleus. Atom tu satu benda. Nukleus tu macam telur dengan telur kuning. Telur kuning tu nukleus. Telur tu atom. Kan? Awak belajar chemistry tu kan? Setelah apa belajar chemistry, nukleus dengan atom tu benda berbeza, tak sama. Nukleus tu dalam dia, atom luar dia. So kalau dia bagi atom bukan nukleus, so awak kena tolak dengan number of electron.
So kena tolak ZMe. Me tu adalah mass elektron. Z tu proton dengan elektron kan sama je nilai dia, cuma mass dia berbeza, mass tak sama. Mass tu boleh tengok dekat sini, ada di sini. Alamak, dia bagi atomic. Atomic tu kita tahu lah tu. Mana tadi, kalau tadi saya tak beritahu pasal atomic. Sekejap, ni mana mass. Ni mass elektron ni. So awak kena tahu mana hilang dia. Kena tolak lah, dia ada satu formula you kena buat ni sebelum berjaya buat mass defect ni. Sebab awak kena cari mass nukleus ni. Mass nukleus ni adalah formula dia ni. Ni lah. Formula ni tak ada tau dalam list formula. So bila baca soalan tengok dia bagi atom ke nukleus. Dia bagi atom kat sini memanglah saja je. Okey, kalau dia bagi atom memang kena cari nukleus. Tolak Z ni. Ini kena hafal lah. Sebab 2019 baru dia lagi berlaku. Okey, so baru guna formula yang biasa. Nampak tak? Dia guna U. So dia guna U, dia darat dengan apa? 931.5 lah. So terus dia bagi A. Buat macam ni terus pun tak apa, tak ada masalah. Maknanya dia faham apa yang mau buat. Tengok dia buat 0.22. Dia tak ada bunda kan, 0.20. No, dia nak buat semua, letak semua. Dari mass ni semua tak boleh bunda. Ambil apa kat kalkulator awak tu kena ambil. Okey, boleh tak? Boleh? Ya, ini je lah kena hafal. M nukleus sama dengan M atom tolak ZMe tu. Ya, ini kena hafal. Kalau dia bagi atomic mass, kalau dia bagi nukleus hidup awak senang. Kalau dia bagi atom kena tolak ZMe. Kena hafal lah ZMe. Okey, dah kita masuk kepada the next one, radioactivity. So yang ni, habis ni boleh buat tutur dah. Yang belakang apa kata tak adalah, so boleh lah. So bolehlah jawab ujian selaras tu dengan semua. Okay, explain alpha, beta plus, beta minus decay, state and use decay rate, decay law, dN over dt sama dengan negatif lambda n. Determine activity, so dan decay constant, n equals to n1 exponent lambda t, a equals to a exponent negatif lambda t, and then use t half, t sama dengan ln 2 over lambda. Okay, radioactivity ni saya suka bayangkan bangkai. Bangkai radio. Okay, dia happy. Okay, radioactivity ni adalah saya suka bayangkan bangkai kucing kat tepi jalan. Okay, kenapa? Sebab decay. We are talking about kita cerita pasal decay lah. Kita cerita pasal decay apa? Decay Melayu penguraian. Kita cerita pasal penguraian lah. So apa yang berlaku, dia adalah penguraian ni berlaku disebabkan with time. So contohnya kita ada bangkai mayat. Mayat apa? Mayat kucing. Kejap ya, saya kena buka DDM friend. Ada. So kita ada bangkai mayat kucing. So bangkai mayat kucing tu mula-mula sekali, kucing ni 4 kaki je. Okay, dia adalah 10 kilo. Okay, as semakin dia time dia makin panjang, so daripada 10 kilo ni dia akan terurai lah jadi 2 kilo and so on lah, berapa time lah. So itu yang saya bayangkan radioaktif lah. Radioaktif ni we are talking about decay. Pereputan, yes, dia punya masa Melayu dia reput-reput. Okay. So radioactive decay adalah spontaneous reaction, unplanned, cannot predict, independent of physical conditions such as pressure, temperature and chemical change. Okay, so dia punya pereputan tu lah pasal dia berlaku secara spontaneous. Dia tak boleh awak kata, okay awak jumpa kucing tu mati hari ni, lepas tu awak kata esok saya nak tinggal tulang je. Mana boleh suka hati awak lah. Sebab apa? Dia pereputan tu dia berlaku secara spontaneously lah. Dia berlaku secara spontaneous. Cannot predict, kita tak tahu bila dia nak habis dia reput tu. Okay, lepas tu kita ada lah, dan reaction dia ada secara random. Random lah. Dan dia random because of the probability of the nucleus decay. Nucleus yang decay dekat dalam situ berlaku secara random dan is given same as all nuclei in the sample.
So ada 3 je. Kalau untuk radioactive radiation dia akan emit unstable nucleus lah, iaitu alpha, beta, gamma. Okay, so kalau alpha, apa tu alpha? Dia 2 proton, 2 neutron. Simbol dia ini. Ini kena hafal lah. So kalau dia tanya, okay, what is alpha? Apa tu karakteristik of alpha? Ini je lah letak je F2He. Dia adalah helium with 2 proton and 2 neutron. Dan dia adalah positive charge. So contoh undergoes alpha decay ni adalah ni parent. So parent ini adalah daughter. So tolak lah. Okay, dia akan dapat alpha. Q ni adalah energy lah. Energy yang terbebas. Okay, contohnya kita ada 281. So 28184PO ni akan bila dia decay, dia menghasilkan 241 pelambang, dia jadi atom lain kan. Okay, so A ni 218. Dekat sebelah sini, belah kanan dan kiri ni kena balance. Sini 218, sini 214. So dia kena tambah 4 lah. So untuk dapat balik 218. Dia kena balance. 218 tu tolak 4 ke? 218 tu tambah ni tambah. Tambah 4 lah. Yelah tolak 4 sebab 4 helium. Dia menghasilkan gamma pula. Dia menghasilkan alpha particle. Dia membebaskan alpha particle. Madam, equation ni kena hafal ke? Oh, equation ni tak perlu hafal. Tak ada. Sebab dia tadi learning outcome awak tadi dia suruh kira je. Use. Calculate. Dia akan bagilah. Cuma mungkin dia boleh tanya, dia cakap macam ni. PO menghasilkan PB. Dia bagi. Ni semua dia bagi. Dia kata undergoes alpha particle. So calculate. Tapi calculation awak tak ada kaitan pun. Tak adalah awak tak. Sebab awak punya calculation di n/t awak tak perlu hafal pun. Saya rasa soalan dia tak ada kaitan dengan tu. Kita tengok je soalan dia. Tak ada, soalan dia direct je. Tak perlulah. Tapi cuma awak kena tahulah bahawa kalau untuk macam mana dia kena balance. Yang penting A atas ni kena balance. Dia akan beritahulah dia undergoes alpha particle ke, undergoes beta ke, alpha ke, gamma. So awak boleh tahu sendiri. Okay, 218. Okay, dia ni 214 dia bagi. So kena tambah berapa? 4 supaya dapat 218 balik. Okay, macam contohnya 230. Okay, 226. So tambah 4 lagi. Dapat balik 230. 226, 222. So berapa hilang? 4. So tambah. So semua ni undergoes alpha. Bukan saya nak cakap awak tak perlu tahu. Dia tak akan tanya awak untuk terbitkan equation ni bukan equation reaction. Ni nama dia reaction ni. Tapi awak kena tahulah macam mana boleh dapat alpha ni disebabkan kekurangan ni lah tolak. Pair daughter dia ni dah tolak 4 dengan 2. Sebab itu dia undergoes alpha particle lah, sebab daughter dia telah hilang 4, dia dah lost 4 nukleon dan dia dah lost 2 proton. Sebab tu dia jadi alpha particle. Okay, kalau beta pula dia ada 2. Beta minus dengan beta plus. Kalau beta minus dia negatif, yang ini beta plus dia positif lah. So kalau beta minus dia negative charge, tapi kalau beta plus dia positive charge. Dan mass dua-dua adalah mass elektron. Okay, dia tak akan ubah dia punya number of nucleon, tapi dia akan ubah bawah tu lah. Okay, contohnya, okay, nampak ni parents dia ni kan. Okay, dia akan kacau dekat bawah ni Z ni. Okay, kita tengok. Okay, contoh. Tengok contoh je, tak apa. Awak tengok ni. Okay. So 23490, 234 sama balance. So 9091. So ini kena jadi negatif lah supaya dia dapat balik 90. So ini adalah undergoes beta minus. So takut nanti soalan tanya ini to balance this kena undergoes apa? Beta plus ke beta minus? So you kena tahulah walaupun ni. Saya cuba buka. Okay. 92, so ini 91 pun sama jugalah negatif. So yang ini pun sama 84 negatif. So ini adalah contoh semua beta minus lah. Okay, kalau untuk beta plus dia akan jadi tak ada. Okay. So macam contohnya 1 tapi ni tak ada. So dia kena tambah. So dia kena tambah lah. Dan dia akan tambah satu lagi neutrino. Tak apa, neutrino ni tak nak tahu pun tak apa, tak ada masalah lah. Okay. So
Itu contoh beta plus dengan beta minus lah. Okey, gamma lagi senang. Gamma dia tak perlukan dia hanya nak energi, dia bukan partikel. So dia tidak akan ubah parents nukleus. Contohnya 218, 214. 4 ini sebab ada helium. That's why dia tukar. Okay, contohnya ni TI ni. 208, 208. Nak dia tak ubah. Cuma 81, 81. Cuma apa beza dia bila dia gamma? Dia telah berada dekat excited state. Rasa chemistry awak dah belajar kot. Kalau benda tu berada excited state, maksudnya dia senang sangat nak radioaktif lah, ataupun dia senang nak pergi ke level yang satu lagi tu. So inilah gamma. Gamma ni dia tidak akan ubah parents nuclei to different nuclei. Since that neither of them ada charge atau nukleon, dia kan tak ada apa-apa, dia kosong-kosong. So cuma dia akan menyebabkan nukleus itu dalam keadaan excited state to make a transition to a ground state. So dia akan, cuma kalau dia tidak ada He yang ni beta ni. Kalau dia ni, dia akan menyebabkan nukleus tu berada dekat excited state sahaja. Okay, ini adalah comparison. Tak apa, yang ni tak faham pun tak apa. Sebab yang ini dia ada, yang paling tahu orang tahu yang ni lah. Charge dia positif, ini negatif, ni uncharged. Okay, deflection. Okay, yang ini akan ada lah, ini no. Okay, kenapa? Yang lain ni tak apa, tak tahu. Okay, yang ini kena tahulah yang ni. Okay, so ingat tak? Ini adalah plate apa, daripada mana ke mana. Ni dia ke sini. Ini adalah positif lah. So positif, ini adalah negatif. So alpha tadi adalah apa? 42He, positif. So dia akan attract lah ke negatif. Beta pula ini beta minus dia buat. So dia akan attract ke positif. Okey, apa yang terjadi pada gamma? Gamma dia tak heran sebab apa, dia mana ada charge tu dia akan gerak straight. So mungkin soalan boleh tanya. Okay. What happen when gamma is be placed in a electric field? So awak jawab lah no deflection. Mungkin boleh tanya macam tu. Dia tak akan suruh explain. Dia akan tanya what happen? Ataupun dia suruh kira-kira, tiba-tiba lah sekali bawah tanya is there any deflection? So awak jawab lah, itu adalah benda yang logik je. Alpha positif, yes dia akan deflect ke mana? Negatif. Beta minus, so dia akan deflect ke positif. Sama juga dengan magnetic field. Okay, magnetic field ini kena guna tangan FBV tu. FBV tu. So yang ini dot, selalu kita buat cross. Beta positif charge tangan mana? Tangan kiri. So masuk dia ke sana, so ke sini. Betul tak? Positif tangan kiri kan? Masuk, velocity dia ke atas. Ke sini macam terbalik saya buat ni. Betul lah, alpha kan ni. Okay, kan kalau saya guna tangannya FBV. So keluarkan tangan FBV tu, kita guna tangan kiri sebab kita nak buat yang alpha ni. Alpha kan positive charge. So B masuk, B ke atas. So dia punya force ke sini. Tapi disebabkan ini dot, dia terbalik. So force dia ke sini lah. So betul lah. Kalau beta terbalik lah, dia opposite direction. Ni beta minus lah dia buat. Gamma tak ada masalah, dia jalan straight je. Okay, berapa ni? Lagi minit. Okay. Jadi itu tadi semua adalah cerita, tak ada masuk formula lagi. Okay, ini baru masuk formula. dN over dt. Okay, decay constant. Okay, untuk decay rate is directly proportional to the number of nuclei remaining. So dN over dt adalah directly dengan number of n. Maksudnya kadar perebutan depend pada number of nuclei yang tinggal. Kalau number nuclei awak banyak, so lamalah masa diperlukan, ataupun kalau makin lama awak tunggu benda tu makin banyak awak punya n, makin lama lah awak punya number of nuclei yang awak kena tunggu untuk dia mereput kan. Okay. So untuk dia jadikan equation, so dia perlu letak satu constant iaitu lambda. So lambda tu kita panggil dia decay constant. Macam yang sebelum ni lah awak belajar, apa benda awak belajar, formula constant. Lambda sama dengan H over P. Sebenarnya lambda directly 1 over mv. V je saja, tapi
Disebabkan kita nak dapatkan dia satu equation ataupun saya buat P lah dulu P. Okey, disebabkan saya nak jadikan saya diperkenalkan kepada saya, Planck lah perkenalkan H, Planck constant. Sama juga dengan ni, sebenarnya dia dapat daripada relationship ni untuk dia jadikan equation dia kena ada satu constant. So dia letaklah simbol lambda. So lambda ni dipanggil decay constant. So setakat ni ada 3 lambda lah awak belajar. Wavelength, de Broglie wavelength. So yang ketiga decay constant. So jangan confuse lah lambda-lambda tu semua. Okey, dan unit dia pun lain macam lah. Unit dia adalah S-1. Kenapa S-1? Sebab number nuklei, number of nuklei. So number of nuklei, unit dia, nuklei. So ini S. Yang ni tak ada unit. So dia kena tirulah T time punya unit. So dapatlah S-1. So itulah decay constant. Itu probability that a radioactive nuclei to decay within 1 second lah. Berapa kebangkalian dia? Lambda tak ada unit ke? Lambda ni lah unit tadi, S-1. dN over dt sama dengan negatif lambda n. Ini nuklei, unit dia. Nuklei. Berapa nuklei yang tinggal dekat mayat, dekat bangkai kucing tu. Ini unit this time. So ni tak ada unit. So dia tirulah unit orang ni, S-1. Sebab kalau ini bawa naik atas kan dapat S-1. So dapatlah sama unit dia. Kan Aziz kan? Ya, betul. Okay, so ini adalah derivation dia. Kalau tengok derivation ni macam takut lah tengok integrate. Tapi tak payah risau sebab dia tak suruh awak derive. Guna sahaja. So formula dia adalah ini n equals to n0 eksponen negatif lambda t. Kau apa? Okay, so n sama dengan n0 eksponen negatif lambda t. Apa beza n0 dengan n? N ni number of nuclei remaining. Berapa lagi number of nuclei remaining untuk dia mereput habis? With time. Ikut time berapa tu lah. Kalau contohnya awak ambil masa 5 hari, so itulah n yang tinggal. N0 ni number initial number of nuclei at time t0. Contohnya, awak nampak mayat bangkai kucing tu sebenarnya lama dah. Lepas tu baru awak nak buat kajian. So waktu tu T0, so N tu awak timbang mayat tu 10 kilo. 10 kilo. So number of nuclei ni adalah number yang dia tinggal lah selepas berapa tak awak nak. Lepas tu awak nak timbang balik selepas 5 hari. Lepas 5 hari awak timbang balik. Lepas 5 hari awak timbang balik. Lepas 5 hari awak timbang balik lah. Berebut diri aduh. Okey dah. Okey, so kita masuk kepada exponential law of radioactive decay ni. So ini formula ni tak perlu hafal. Cuma kena be careful dia guna exponential, tekan calculator kena betul lah. So n sama dengan n0 eksponen negatif lambda t. So selalunya n0 dia bagi. Cuma n0 ni adalah unit dia lah. So lambda ni adalah decay, ingat S-1, time ni selalunya adalah S lah. Tapi sebenarnya boleh juga, ini yang boleh tukar jadi day lah. Kalau day per second, years per second. So make sure kalau awak guna lambda ni years, time awak ni years. Sebab apa? Boleh cancel nanti. Rasa tak ada lagi contoh kat sini. Sebab dia tak ada bagi contoh ni kan. Okey, satu lagi yang awak kena tahu adalah time life. Half-life. Half-life ni bukan time separuh. Half-life ni adalah bila n dia separuh. So bila awak tengok ni n dia separuh, dia T half lah.
So half-life ni berlaku bila N tu kata contohnya 10 kg. So bila masa dia 5 kg itulah time T-half dia. Itu adalah half-life lah. So half-life dia ada formula dia iaitu ln 2/T. Ya, kenapa dia tak bagi? Dia lompat sini. Okay. So T-half dia adalah time taken for the radioactive. Dia bergaduh dengan adik dia. Okay, the time taken for the sample radioactive nuclide disintegrate of half the initial number of nuclide. So formula untuk T-half ini ln 2/lambda dan inilah, ini tak ada, ambil ni je ln 2/lambda. Ini dia kira guna kalkulator dapat nilai ni. So ini banyak kita akan pakai. Yang ini pun sebenarnya ada dekat list formula, tak perlu hafal lah. So ingat T-half tu bukan T separuh. T-half tu bila number of nuclei remaining dah tinggal separuh, half daripada initial tadi. Itu adalah T-half. Unit, unit time, unit dia second lah, ataupun unit dia boleh jadi minute, hour, second, years. Yang ini yang saya cakap tadi, masa nanti awak nak buat soalan ni, formula guna N0 eksponen negatif lambda T, tolong yang ini mesti unit sama. Contohnya dia kata dia bagi lambda dia adalah 50 per second. Tapi dia tanya berapa N tinggal bila dah 5 hari. Okay, so tak boleh sini second, sini hari. Sebab awak nak cancelkan dia, tak boleh. Kena tukar SI unit ke? Ya, semua kena tukar SI unit lah. So kena tukar ni ke dalam second. Okay. Tapi selalunya dia tak akan menyusahkan hidup awak macam ni. Okay, dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi lambda katakanlah 50 years. Okay, dia minta time tu dalam 100 years. So bila macam ni, samalah unit dia, tak payah tukar. Awak jangan nak tukar. Sebab dia akan cancel and not lambda tadi 50 years as negative 1. So awak darat dengan 100 years. So years dengan year ni sebab dia atas bawah. Negative 1 ni kan sebenarnya duduk bawah. So boleh cancel. So tak perlu tukar. Kalau unit lambda dengan lambda ni decay constant sama dengan time, jangan tukar. Tak perlulah awak tukar, millisecond tukar semua second. No. Sebab you boleh cancelkan dia. Tapi kalau salah satu lain, kena tukarlah kepada yang mana senang. Tak semestinya second. Kadang-kadang dia ada bagi ni years. Ini month. So kena tukarlah month kepada year ke, year kepada month ke, tengoklah. Faham tak apa saya nak cakap ni? Selalunya dia pakai years tau. Sebab dia jarang pakai second sebab benda ni selalunya berlaku tak sekejap lama. Kita tengok soalan dia. No hours. Kalau hours kita tukar lah. Ni activity. Ada tak? Ni dah masuk. Madam. Ya. Yang madam, yang soalan pasal nak cari atomic mass tu, kan kena tolak dengan ZME tu kan? Dekat buku tutorial tu tak ada soalan tu pun. Memang buku tu tak ada, tapi pasti banyak. Nanti PSPM ni keluar ke benda tu? Pasti banyak kan dia guna atomic tu. Tak. PSPM nanti kita jawab. Lepas raya tu. Saya tak tahu sebab dia yang buat ni, problem ni sekarang ni, yang buat soalan awak ni adalah lecturer universiti. Takut dia tak tahu yang sebenarnya awak tak belajar pasal tu. So boleh sebenarnya, sebab nanti dia akan cakap macam ni. Sepatutnya kena tahu dia kata. Itu selalulah dia punya jawapan selamat dia. Sebab lecturer yang buat ujian awak, exam awak, dia bukan pensyarah metrik, pensyarah universiti. So dia orang tak tahu apa yang dia akan tengok lah learning outcome. Tapi dia akan tahu sepatutnya sekolah belajar ke benda tu. Nanti dia akan macam patutnya kena tahu. Jadi awak kena tahulah atomic tu memang banyak sebenarnya keluar masa PSPM. So hafal lah. Yang ZME tu apa? ME tu mass electron Mass nucleus sama dengan mass atom. Tolak ZME. Senang je. Z tu katalah 11, 7, HE HE tak mungkin lah, X lah. 7 lah. ME tu mass electron.
Okay, nak tahu nak guna U ke kg, tengoklah atom yang dia bagi tadi tu. Kalau dia bagi U, so guna U. Kalau dia bagi dalam kg, guna kg. So awak akan dapat nukleus tu based on apa yang awak buat lah tu. Kalau U, semua kena U. So dapat jawapan dalam U. Lepas tu baru guna yang delta M tu tadi. So iaitu ZMP tambah NNN tolak M nukleus. M nukleus ni adalah yang ini. Okay, boleh? Boleh. Okey, last sekali adalah aktiviti. Ni aktiviti last sekali. Ini pun satu masalah. Madam, sekarang ni kita orang kelas bio. Dah habis habis? masa. Okey. Alright, so saya stop dulu dengan aktiviti ni. Nanti awak kena hafal lah dia punya decay ni. Yang ni kena hafal ni, CI. Alright, so saya stop dengan tasbih kifarah surah Wal-As. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam.